wa qiyamu bil-lail. Ni Ustaz pergi cepat-cepat sikitlah ya. Wa qiyamu bil-lail, bangun solat tahajud. Bangun solat tahajud. Jadi insya-Allah Ustaz harap sangat-sangat supaya kita ni menjadi ahli tahajud. Sesiapa yang tak sebut insya-Allah nampak sangat tak nak jadi ya. Ustaz doakan supaya semua tuan-puan ni kita menjadi ahli tahajud. Dan kali jangan sampai dipaksa ya. Baik. Masa terakhir sebelum nombor berapa minit sebelum azan? Okey, baik. 3 minit lagi saya akan tutup macam Ustaz ya. Hadirin sekalian, kita soalan daripada Cik Abdullah, masa untuk solat tahajud. Kita kena bezakan dua perkara. Pertama sekali qiyamul lail, yang kedua tahajud. Qiyamul lail definisinya ialah apa jua ibadat solat sunat yang didirikan selepas solat isyak, itu namanya qiyamul lail. Contoh, kita solat fardu isyak 4 rakaat. Selepas solat fardu isyak 4 rakaat, kita pun solat sunat ba'diyah isyak 2 rakaat. Solat sunat ba'diyah isyak 2 rakaat itu disebut qiyamul lail. Nak solat hajat lah lepas solat isyak, ya itu juga qiyamul lail. Di bulan Ramadan selepas solat isyak kita solat tarawih. Solat tarawih itu disebut qiyamul lail. Itu sebab Bilal apa sebut salatul qiyam rahimakumullah. Maksudnya jom mari kita buat qiyamul lail. Nah, itu luas maksud qiyamul lail. Adapun tahajud juga merupakan solat sunat yang dibuat selepas solat isyak, tapi dengan syarat mesti tidur seketika. Walau lahzatan, biarpun sekejap. Sekejap lama mana Ustaz? 5 minit is okay, tak ada masalah. Contoh, selepas solat isyak kita pun pulang ke rumah, makan-makan, pukul 9.30 kita pun tidur. Bising sangat anak cucu oak ni. Pukul 9.45 kita pun tersedar. Nah, cik lah, boleh tak kita nak solat tahajud jam 9.45 malam? Sudah. Boleh ke tidak? Boleh. Ni tak yakin dengan belajar ni. Kau Ustaz ada syarah boleh. Habis tu yang kita duk belajar tahajud tu mesti pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, macam mana? Okey, begini. Waktu malam dibahagi 3 kan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seminit lagi. Nak shopping kan nak dengan kuliah ni? Cakap biar jujur Okey. Waktu malam dibahagi 3 kan oleh Allah Azza wa Jalla berdasarkan kepada hadis Nabi, innallaha yanzilu ila sama'i dunya fi thuluthil lail. Allah turun ke langit dunia pada 1/3 akhir malam. Jadi macam mana kita nak pecahkan 3 ini kepada 3 bahagian? Baik. Dalam konteks kita di Malaysia, dia agak seragam. Malam kurang lebih 9 jam. Kita ambil lah maksima masuk waktu isyak mencecah hampir pukul 9 malam. Ada masa-masanya begitu kan, 5.45, 5.50, tak apalah, kita bundarkan menjadi pukul 9 malam. Dan ada waktu subuh mencecah paling lewat sehingga pukul 6 pagi, 5.45, 5.50. Jadi pukul 9 malam sehingga pukul 5 pagi, itu namanya 9 jam. 9 ke 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 jam. Baik, 9 jam itu kita pecahkan 3. Maknanya 9 ke 12 itu disebut 1/3 awal malam. Okey, 12 sampai ke 3 itu 1/3 pertengahan malam. 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6 itu 1/3 akhir malam. Baik, ambil satu kata kunci, sesiapa yang bangun solat tahajud pada 1/3 awal malam, bermakna dia solat tahajud pada waktu yang afdal. Hello. Kenapa begini tengok Ustaz? Ulang sekali lagi. Sesiapa yang solat
pada 1/3 awal malam, 9 ke 10, 10 ke 11, 11 ke 12. Dalam duration itu dia bangun solat tahajud, bermakna dia solat tahajud pada waktu yang afdal. Manakala sesiapa yang bangun solat tahajud pada 1/3 tengah malam, 12 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, bermakna orang ini mendirikan solat tahajud pada waktu yang lebih afdal. Nah, itu sebab kuliah kena dengar sampai habis. Dan sesiapa yang bangun solat tahajud pada 1/3 akhir malam, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, orang ini mendirikan solat tahajud pada waktu yang exactly paling afdal. Kenapa Ustaz kata begitu? Sebab Allah Azza wa Jalla memberi markah kepada mereka yang bangun tahajud bermula dengan afdal. Bermula dengan afdal. Biarpun pukul 10 malam dengan syarat tidur seketika. Markah tu bermula dengan afdal, lebih afdal, paling afdal. Masya Allah, Allah lelong pahala habis-habisan kepada kita. Baik. Kenapa 1/3 akhir malam ni paling afdal? Sebab Allah turun ke langit dunia pada 1/3 akhir malam. Tu dia. 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6. Dan Allah menyebut, man min taibin fa'atubulah, manalah di kalangan hamba-Ku yang bangun, yang minta taubat, aku nak terima taubat dia dengan syarat bangun tahajud. Man min mustaghfirin fa'astaghfirullah, manalah di kalangan hamba-Ku yang minta supaya aku tutup semua dosa-dosa dia di dunia akhirat, aku nak tutup sekarang dosa dia dengan syarat bangun tahajud. Man min sa'ilin fa'as'alah, sesiapalah di kalangan hamba-Ku yang ada masalah, aku nak rilis semua masalah dia dengan syarat bangun tahajud. Sesiapa yang berhajat, aku nak sempurnakan semua hajat dia dengan syarat bangun tahajud. Ya Allah, Allah datang kepada kita. Ni luar biasa ni. Allah ada kepentingan dengan kita? Tak ada kepentingan. Sepatut kita datang kepada Allah. Tapi Allah ibarat kata, tak apalah, harap pada kamu datang, tak datang, biar aku datang kepada kamu. Aku rela mencemar duli, merendahkan keadaan aku, nak engage dengan kamu. Bangunlah 1/3 akhir malam. Tak bangun juga, tergolek macam kayu balak. Ini kemalangan yang berlaku kepada kita, kembar rohani yang dululah. Okey? Nah, kita, kenapa kita kata hebat pada malam itu qadar? Sebab yang turun pada malam itu qadar siapa dia? Siapa dia yang turun? Malaikat kan? Tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat yang turun pada malam itu qadar itu pun Masya Allah, kita excited nak beribadah. Walhal yang turun hanyalah malaikat. Pada 1/3 akhir malam yang turun siapa? Allah. Bukan lagi para malaikat. Bukan tandingnya Allah dengan malaikat. Justru marilah kita sembam dahi kita mencecah ke lantai pada 1/3 akhir malam. Allah memberitahu, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Surah Al-Isra ayat 79-80. Bahasa mudahnya ialah, kalau kamu bangun tahajud, siapa yang ada hajat, Allah sempurnakan hajat. Siapa yang ada masalah, Allah cabut masalah. Kita ni bak kata Pak Dida, hidup kita ni dihimpit dengan ada hajat, ada masalah, ada hajat, ada masalah, ada hajat, ada masalah. Mari kita membuat hubungan yang intim dengan Allah, iaitulah membuat hubungan tahajud dengan Allah. Jadi harapan besar daripada Ustaz, roadmap kembara rohani ke-17 ini, insya-Allah ahli tahajud belaka ni.